Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya? Korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni dalam keseraman level pisang, Zaf akan berkongsi dengan korang dua pengalaman seram. Yang pertama dialami oleh Rosman yang bertugas sebagai pemandu van jenazah, dan kisah seram yang kedua dialami oleh Roslan sewaktu adik-beradik Roslan pulang ke kampung ataupun lebih tepat lagi ke rumah pusaka peninggalan arwah atuk dan juga nenek yang terletak dekat Kelantan. Jadi kalau korang semua dah bersedia, Zaf harap korang baca ayat pelindung sebab malam ni pisang dia lain macam guys. So, let's go. Kita roll the intro guys. Ketika sedang menyiapkan tugasan di pejabat, Rosman dikejutkan dengan satu panggilan telefon dari kerani di Jabatan Pentadbiran. Menurut Rosman, salah seorang kawan dia ataupun pekerja di syarikat dia orang ni yang dikenali sebagai Razif. Razif ni dia dah lama terlantar ke hospital sebab Razif ni mengidap kanser usus. Dan pada masa tu Rosman terkejut apabila kerani tu memberitahu yang Razif telah pun meninggal dunia. Mengikut kata kerani, Rosman lah yang ditugaskan untuk menghantar jenazah ke kampung halaman dia yang terletak di utara tanah air. Selepas Rosman ni dah mengambil alamat lengkap, Rosman pun terus bawa van jenazah meredah kesesakan menuju ke Hospital Kuala Lumpur ataupun lebih dikenali dengan nama HKL. Biasanya, jika urusan bedah siasat dah selesai, jenazah pun dah dimandikan, dah dikapankan, Rosman akan bertanggungjawab untuk membawa jenazah pulang ke rumah keluarga, tempat di mana arwah akan disemadikan. Macam itulah rutin Rosman selama memegang jawatan sebagai ahli majlis khairat dan kematian di syarikat tempat Rosman ni bertugas. Dan secara kebiasaan juga, selepas Rosman ni menghantar jenazah, Rosman akan terus pulang. Tak pernah sekali pun dia akan bermalam, walaupun destinasi yang dia kena pergi untuk hantar jenazah tu memakan masa yang beratus kilometer yang jauh. Sebab keesokan harinya majikan akan kasih cuti kat Rosman ni selama sehari. Waktu tu lah Rosman ni boleh luangkan masa nak rehat bersama keluarga ke, nak luangkan masa bersama isteri dan anak-anak. Sebab sebagai pemandu van jenazah memang busy. So sambil memandu, fikiran Rosman ni mengelamun. Dia terkenangkan arwah. Sebab kalau nak ikutkan, Rosman dengan Razif tak adalah rapat mana pun. Tambah pula diorang ni bekerja walaupun di syarikat yang sama, tetapi di jabatan yang berlainan. Kalau berjumpa atau bertembung pun, itu pun sekali dua je waktu rehat dekat area kantin. Dan berdasarkan pengamatan Rosman, kemungkinan arwah Razif pada masa tu berusia dalam lingkungan awal 50-an. Status pula Rosman ni memang tak tahulah. Sebab sepanjang dia berkenalan dengan Razif, tak pernah sekali pun dia nampak yang Razif ni bawa isteri ataupun bawa anak-anak dia datang ke pejabat. So tak apalah, hampir setengah jam memandu, akhirnya dia pun sampailah ke pekarangan rumah mayat yang terletak dekat HKL. Waktu tu rakan-rakan pejabat, saudara mara Razif ni dah penuh dah membanjiri pekarangan bilik mayat tu. Lepas dah selesai semua, sekitar pukul 4 petang, barulah jenazah dibawa keluar dari bilik mayat dan seterusnya diusung masuk ke dalam van jenazah. Sebungkus plastik yang berisi pakaian serta kelengkapan arwah diberikan kepada Rosman untuk diserahkan kepada ahli keluarga apabila Rosman lah, apabila Rosman ni sampai di kampung halaman Razif. Susah nama dia guys, maafkan Zaf. Dari situ dia pun mulalah memandu meninggalkan ibu kota dan menyusuri lebuh raya.
Time tu pula memang jam lah KL. Dan seperti kebiasaan, Rosman ni akan memasang CD bacaan ayat-ayat Al-Quran dan mula mencongak langkah perjalanan yang pastinya mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 8 jam. Kau nak pergi ke Kedah, punya jauh daripada KL. Hari tu pun Rosman bersorangan kerana tak ada seorang pun waris arwah nak teman Rosman ni. Sebab masing-masing nak bawa kereta sendiri. Senang sebab ada yang nak bermalam dekat kampung halaman dia orang. Dan Haris yang merupakan rakan sepejabat Rosman pada masa tu, yang selalunya kalau Rosman ni nak kena hantar jenazah, Haris lah yang akan teman. Kebetulan hari tu pula Haris ni ambil cuti sebab katanya Haris ni kena uruskan anak dia yang baru bertukar sekolah baru. So nak tak nak, Rosman ni lah kena hantar seorang. Tapi tu tak menjadi masalah sebab sebelum ni pun bukannya dia tak biasa bawa seorang diri. Dia dah biasa dah. Kadang-kadang tu punya jauh sampai Kelantan, sampai Terengganu. Cuma apa yang Rosman ni risau, setiap kali dia hantar jenazah seorang diri, dia takut ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Contohnya seperti van tu rosak ke, lepas tu kesulitan nak cari rumah si mati ke. Dan ramai juga yang menurut Rosman beranggapan tugas sebagai pemandu van jenazah ni adalah satu tugasan yang mencabar dan perlukan keberanian. Tetapi hakikatnya tak pernah sedetik pun timbul perasaan takut dan cuak dalam diri Rosman. Sepanjang 5 tahun pengalaman membawa jenazah, tak pernah sekali pun Rosman ni mengalami perkara-perkara yang pelik. Bagi Rosman, orang yang mati ni sama macam kita. Semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang beza dia, arwah pergi terlebih dahulu berbanding kita. Tetapi percayalah, kita semua merupakan bakal jenazah. Jadi, korang persiapkan diri. Sebab kisah Rosman akan bermula sebaik saja Rosman meninggalkan ibu kota Kuala Lumpur. Perjalanan yang mulanya lancar bagaimanapun terkandas hampir 2 jam akibat kesesakan teruk disusul keluar menuju ke Bukit Beruntung kerana terdapat satu kemalangan maut dekat kawasan tu. So nak tak nak, Rosman ni terpaksalah cari perhentian yang terdekat kerana pada waktu tu pun jam dah menunjukkan pukul 7.30 petang, dah nak waktu maghrib. So waktu dia nak cari perhentian tu, sekali-sekala Rosman ni adalah mencuri pandang, menoleh ke arah belakang di mana jenazah ada kat belakang tu yang dipisahkan oleh dinding dan juga jaring-jaring besi. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia rasa berdebar, hati dia rasa tak sedap je. So Rosman ni cubalah beristighfar, dia cuba tenangkan hati dia, dia cuba tenteramkan hati dia, tapi tak boleh juga. Dia dah fikir perkara lain pun tetap tak berjaya. So sebaik saja dia jumpa perhentian, dia menunaikan solat maghrib, dan selesai menunaikan solat maghrib di hentian Tanjung Malim, dia pun kembalilah meneruskan perjalanan. Hari pada masa tu pun dah makin gelap dah. Disebabkan bosan, Rosman ni pun menelefon isteri dan anak-anak. Sebab nak bawa nak jadikan teman lah berborak sepanjang perjalanan. Pada masa tu hujan lebat dah mula turun. Sewaktu Rosman ni sampai disusul keluar menghala ke sungai. Dengan berhati-hati, Rosman memperlahankan kenderaan kerana dia susah nak nampak sebab memang lebat gila. Petir dengan kilat, tak payah cakap lah, dah sabun menyabung dah. Dan waktu dia tengah memandu, tiba-tiba terdengar satu dentuman yang kuat daripada dalam kenderaan. Rosman beristighfar sambil mengurut dada dia. Cepat-cepat dia pasang lampu kecemasan, dia berhenti di bahu jalan apabila dia terdengar bunyi hempasan tu. Nak keluar daripada kenderaan memang taklah dengan hujan lebat. Lagi pula Rosman ni dah sering kali terdengar dah, pemandu yang keluar ataupun berhenti kat tepi jalan raya akan dirempuh oleh kenderaan-kenderaan lain. So Rosman ni hanya menjengah ke belakang memerhatikan keadaan jenazah, dan dia lihat tak ada apa-apa perubahan pun. Keranda masih elok, jenazah pun dalam keadaan elok, tak ada apa yang berlaku. So dalam hati Rosman, habis tu bunyi apa tadi? Persoalan tu dah mula bermain-main dalam kepala. Fikiran dia dah mula memikirkan perkara yang bukan-bukan. So dia pun mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan. Sebab ni jauh lagi ni. So Rosman pun cuba menenangkan perasaan dia
Dan sambil memandu, hujan yang menggila membuatkan penglihatan Rosman ni lagilah terbatas. Jadi dia pun memandu secara perlahan, lebih kurang dalam 50 ke 80 km sejam je. Dan waktu memandu tu, telinga si Rosman ni kusyuk mendengar alunan bacaan ayat suci Al-Quran yang berkumandang di corong radio. Amboi ayat Zaf. Tak lama lepas tu, Rosman pun memasuki hentian rehat Sungai Perak untuk menunaikan solat Isyak. Sebaik dia berhentikan kenderaan, lagi sekali dia terkejut apabila melihat keranda di dalam kenderaan ataupun di dalam van jenazah tu dah terjatuh daripada kedudukan asal. Penutup dia dah terbuka dan menampakkan sebahagian daripada kaki jenazah. Pada masa tu darah Rosman ni terus berderau. Puas juga dia fikir, macam mana benda ni boleh terjadi? Adakah dentuman kuat yang tadi dia dengar berpunca daripada keranda yang jatuh? Tak mungkin. Sebab seingat dia, lepas bunyi dentuman tu, dia ada pandang ke belakang. Dan dia tengok keranda dan juga jenazah dalam keadaan elok. Tak ada berubah pun. Tapi sekarang ni, keranda dah terbalik. Persoalan dia, macam mana keranda tu boleh terbalik? Sedangkan Rosman tak dengar bunyi benda jatuh pun. Nak cakap ada lubang ataupun ada benda yang dia langgar sepanjang dia memandu van jenazah tu, tak ada pun. Tak adalah benda yang boleh menyebabkan keranda tu boleh terbalik. Tapi entahlah, Rosman ni dah puas dah fikir. Dia pun malas nak takutkan diri dia dengan pantas. Sebelum dia menunaikan solat Isyak, dia pergi ke belakang van jenazah, dia buka pintu belakang dan dia betulkan balik keadaan keranda. Dia masukkan balik jenazah tu dalam keranda dan dia pun tutup. Pada masa itulah, walaupun Rosman tengah menunaikan solat Isyak, tetapi sepanjang dia berada di hentian Sungai Perak, hati dia tak tenang. Jam menunjukkan pukul 1 pagi ketika Rosman melalui susul keluar menghala ke Alostar. Semasa dia berhenti untuk membayar tol, sekali lagi dia berhadapan dengan satu perkara yang agak pelik. Kali ni, gadis yang bertugas di pondok tol tu, tiba-tiba Rosman ni perasan keadaan gadis ni panik semacam. Rosman tengok muka gadis tu dah pucat dah, sambil mata dia liar meninjau ke arah dalam van yang Rosman ni tengah bawa. Waktu menghulurkan duit baki, gadis tu sempat menunjukkan isyarat seperti ada sesuatu yang tak kena dekat belakang van jenazah yang Rosman ni bawa. Rosman dah tergamam lah, tak mampu membalas apa yang dimaksudkan oleh gadis tu. Namun terdetik dekat hati kecil Rosman, dia pasti mesti ada satu perkara yang tak berapa baik sedang berlaku. Rosman pun tak nak lengah masa, dia ambil duit baki dan terus memecut van untuk menghala ke destinasi yang ingin dituju. Lebih kurang sejam perjalanan, dia pun sampailah dan Rosman ni lihat ramai dah di kalangan ahli keluarga arwah yang sedang menunggu. Setelah barang-barang arwah dan jenazah dibawa turun dan masuk ke dalam rumah, dia pun terus meminta diri untuk pulang ke Kuala Lumpur. Walaupun ada di antara saudara mara arwah yang menyuruh Rosman ni bermalam di situ kerana berasa kesian sebab diorang tengok Rosman ni dah kepenatan dah daripada KL drive all the way sampai ke Alostar. Tapi Rosman tetap dengan pendirian dia. Dia malas nak bermalam, pakaian dia tak bawa. Lagi pula dia dah plan dah, esoknya cuti dia nak luangkan masa bersama ahli keluarga. So Rosman pun terus beredar dan sebaik saja van menghampiri pondok tol untuk keluar ke lebuh raya utama, Rosman memberhentikan kenderaan van di tepi jalan. Sejak daripada tadi, fikiran Rosman ni hanya tertumpu ke arah juruwang gadis yang bertugas dekat tol tadi. Rosman ni betul-betul nak tahu, dia nak pastikan apa yang menyebabkan gadis tu pucat semacam. Rosman nak tanya apa sebenarnya yang gadis tu nampak, sehingga kan muka dia memang cuak dodol punya. Tiba-tiba cuak dodol, itu yang terkeluar. So tanpa lengah masa, dia pun melangkah menuju ke pondok tol di mana gadis tu bertugas.
nasib Rosman baik sebab keadaan pada waktu tu jalan raya agak lengang. Sebab dah pagi kan. Time tu pun dah lebih kurang 3 lebih pagi. So sebaik saja sampai kat pondok tu, Rosman pun memberi salam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balas gadis tu dengan suara yang agak terkejut sambil beralih memandang ke arah Rosman. Sekali imbas, Rosman perasan raut ketakutan masih lagi terpancar jelas dekat wajah gadis tu. Muka dia masih kebiruan lagi. Rosman pun memperkenalkan diri dan menenangkan gadis tu. Sabar dik, sabar. Setelah keadaan kembali normal, dia pun mulalah menanyakan perkara yang sebenar. Apa yang berlaku? Dan menurut gadis tu, maaf cik, sebenarnya tadi saya memang takut sangat sampai saya tak mampu nak cakap apa-apa. Saya nak tanya, cik bawa jenazah ke tadi? Dan bila macam tu, dengan suara yang terketar-ketar, penuh dengan ketakutan. Hampir tersasul. Rosman pun jadi terkedu lah. Tak semena-mena, bulu roma Rosman ni dekat tengkuk apa semua dah mula meremang. So Rosman tanyalah gadis ni, saya ni memang pemandu band jenazah. Yang tadi tu, saya bawa jenazah kawan sepejabat saya. Dia meninggal kerana dia ni sakit dah lama, kanser. So saya daripada Kuala Lumpur hantar dia ke kampung dia yang terletak dekat ni Bandar Alor-Star ni. Kenapa awak tanya? Dan dengan raut wajah yang ketakutan, Cik ada teman tak? Maaf sangat saya tanya macam ni. Cik bawa van tu sorang-sorang ke? Rosman pun menganggukkan kepala. Dan sebaik saja Rosman menganggukkan kepala, inilah yang telah menyebabkan Rosman tak pernah menyangka di dalam kepala otak dia apa yang bakal gadis ni katakan akan membuatkan Rosman menyesal tak bermalam di kampung halaman Razif. Dia dah lah jauh lagi perjalanan. Sebab kalau geng puaka nak tahu, menurut gadis penjaga tol tu, kalau betul cik bawa jenazah tu seorang, siapa yang duduk dekat belakang cik? Saya nampak jenazah tu duduk betul-betul dekat belakang tempat duduk cik. Betul cik, jenazah tu duduk kat belakang tempat duduk. Duduk kat belakang tempat duduk pula. Balik semula. Saya nampak cik, jenazah tu duduk dekat dalam van jenazah. Macam tak kena juga. Lebih kurang macam tu lah Mat. Geram pula Zah. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh Rosman selepas dia mendengar apa yang diucapkan oleh gadis penjaga tol tu. Rosman pun meneruskan pemanduan tetapi tak terus pulang. Rosman ni mencari kawasan masjid yang terdekat supaya dia boleh bermalam dekat masjid, dan apabila subuh telah pun menjelma, barulah Rosman meneruskan pemanduan pulang ke ibu kota Kuala Lumpur. Dan sehingga sekarang, itulah satu-satunya pengalaman seram yang pernah dilalui oleh Rosman. Jadi kita tak nak lengah masa, kita nak dengar pula pengalaman seram yang dialami oleh Roslan. Adik-beradik ke apa dia orang ni? Nama lebih kurang, tapi bukan. Pengirim yang lain-lain. Dan pengalaman Roslan ni boleh tahan banana juga, Mat. Pernah tak geng puaka alami perkara yang menakutkan di rumah pusaka? Kalau tak pernah, Roslan ada pengalaman yang beliau ingin kongsikan bersama semua geng puaka. Dan kisah Roslan bermula macam ni guys. Kampung Roslan terletak di Jeli, Kelantan. Jeli Kelantan lah. Roslan ni memang jarang balik ke kampung kecuali pada cuti yang agak panjang seperti cuti perayaan, cuti hujung minggu, barulah dia pulang ke kampung.
Roslan dan adik-beradik dah lama dah berhijrah ke Kuala Lumpur. Cuma abang Roslan yang paling sulung je yang masih tinggal dekat Kelantan bersama anak dan isteri dia. Kejadian yang ingin dikongsikan bersama geng puaka berlaku pada tahun 2012. Masa tu Roslan dan adik-beradik yang lain sama-sama pulang ke kampung untuk berkumpul secara beramai-ramai di rumah pusaka peninggalan arwah datuk dan nenek diorang. Memang seronok lah. Sebab dah lama dah diorang tak balik berkumpul di rumah pusaka dan menziarahi saudara mara yang masih tinggal kat Kelantan. Sebab dekat rumah tu lah Roslan bersama 10 adik-beradik dia membesar, bermain. Yalah 10 adik-beradik kan. Banyak kenangan sewaktu mereka kecil dicipta dekat rumah pusaka tu. Lagi pula rumah pusaka tu besar, 2 tingkat. Binaan bawah terdiri daripada batu, manakala binaan di tingkat atas pula diperbuat daripada kayu dan beratapkan zinc. Jenis rumah kampung moden lah, separuh moden. So diorang ni jarang naik kat tingkat atas. Biasanya diorang akan lepak dekat tingkat bawah. Sebab dekat tingkat atas rumah tu keadaan dia agak panas. Lagi pula lantai papan kat tingkat atas tu dah tak berapa nak kuat dah. Kalau naik 10 orang, silap-silap boleh roboh. Dan walaupun diorang dah tak tinggal kat situ, tapi rumah tu dijaga dengan baik. Abang sulung yang tinggal kat kampung selalu datang menjenguk rumah pusaka walaupun dia tak tinggal dekat rumah tu lagi. Nak dipendekkan cerita, sejak hari pertama adik-beradik termasuk Roslan ni sampai dekat rumah tu, Roslan dah mula nampak ataupun terdengar macam-macam perkara pelik yang pernah terjadi kat rumah tu. Pada waktu malam, ketika diorang semua sedang tidur beramai-ramai dekat ruang tamu yang terletak kat bawah rumah, diorang dikejutkan dengan bunyi dentuman yang kuat daripada atas bumbung. Bunyi itu seperti ada sesuatu yang jatuh. Kebetulan dekat tepi rumah pusaka memang ada satu pokok jambu air yang ditanam oleh arwah mak. Jadi diorang ni tak adalah pelik sangat kalau terdengar bunyi tu pada waktu tengah malam. Dia antara dua. Kalau tak buah jambu tu gugur ke atas atap, kebiasaannya bunyi dentuman tu daripada musang pandan yang berlari-lari dekat atas bumbung. Tapi malam tu bunyi yang diorang dengar memang cukup pelik, memang cukup berbeza. Sebab secara kebiasaannya, setiap kali diorang dengar buah jambu yang gugur dekat atas bumbung, kemudian bergolek jatuh ke bawah. So dia akan dengar boom, tak, jatuh macam tu. Tapi yang peliknya, pada malam tu, apa yang diorang dengar, selepas buah jambu tu bergolek, tiba-tiba seakan-akan buah jambu tu bergolek balik, naik ke atas bumbung. Daripada tepi naik ke tengah balik tau. Kadang-kala benda tu tak adalah mengganggu sangat, diorang tak adalah takut. Tapi selain daripada bunyi dentuman ataupun buah jambu yang diorang fikir bergolek, ada juga beberapa kali diorang terdengar bunyi cakaran, sehingga kan itu dah mengganggu dah tidur malam diorang. So disebabkan hampir setiap malam terdengar, Roslan dan abang dia keluar menggunakan lampu suluh untuk diorang tengok apa benda yang menyebabkan bunyi bergolek-golek ke atas bumbung. Tapi diorang tak nampak apa pun. Lepas bunyi itu dah hilang, yang lagi menyeramkan, bunyi yang diorang dengar tu boleh dikatakan hampir setiap malam. Tapi bunyi itu setiap kali diorang duduk kat dalam rumah je. Kalau Roslan dan abang dia keluar daripada rumah nak tengok apa yang ada dekat atas bumbung, diorang takkan jumpa apa-apa. Ada orang kampung yang cakap kemungkinan bunyi yang adik-beradik Roslan ni dengar disebabkan pocong. Kononnya hantu pocong tu lah yang bergoleng-goleng ke atas bumbung. Pada awalnya susahlah juga Roslan ni nak percaya. Tapi boleh jadi betul. Sebab bunyi tu seperti ada orang ataupun ada sesuatu yang sedang bergoleng-goleng ke atas bumbung. Kalau buah jambu yang jatuh, takkanlah lama sangat. Cumanya Roslan ni tak pernah lah nampak lagi kelibat pocong tu. Walaupun beberapa kali orang kampung yang duduk berdekatan dengan rumah pusaka tu pernah menceritakan bahawa diorang pernah ternampak hantu bungkus tu
memang bergolek, memang duduk dekat atas bumbung rumah pusaka diorang. Tapi adik-beradik Roslan ni tak mahu ambil pot sangatlah. Sebab bagi diorang rumah tu tetap rumah kesayangan. Rumah yang banyak menggamit memori-memori yang indah. Diorang tak naklah fikir pasal hantu sangat. Lagipun diorang tengah bercuti kan, diorang tengah nak balik have fun kat kampung, berkumpul ramai-ramai. Takkanlah nak fikir pasal hantu lagi. Bagi Roslan pun zaman sekolah boleh lah, tapi masing-masing dah besar. Tapi walaupun macam tu, ada satu malam tu nasib Roslan akan berubah dalam sekelip mata. Dan kejadian ni lah yang akan membuatkan semua geng puaka pisang nak tidur malam ni. Malam tu nasib Roslan memang teramat malang. Dikatakan ketika Roslan sedang melepaskan hajat di dalam jamban yang terletak di luar rumah, tiba-tiba Roslan terdengar satu bunyi ketukan daripada pintu jamban. Ketukan tu berbunyi sebanyak 2 kali. Bergema jugalah pintu jamban yang dia buat daripada zinc. So Roslan bila dia terdengar, dia hanya mendiamkan diri. Sebab Roslan tak dengar pula suara sesiapa yang selepas bunyi ketukan tu. Kalau betul ada orang nak guna tandas ataupun nak guna jamban, tentulah lepas dia ketuk, orang tu akan bersuara, "Cepatlah sikit, weh dah tak tahan." Tapi Roslan ni tak dengar ada sesiapa ataupun ada satu suara pun. So dia buat tak tahulah, dia lepaskan je hajat dia. Pada masa tu, disebabkan dah dengar bunyi ketukan, Roslan ni cuba juga mengintai di lubang-lubang kecil yang terletak dekat pintu jamban. Tapi Roslan ni tak nampak sesiapa pun. Dan tak lama lepas tu, lagi sekali bunyi ketukan bergema lagi. Kali ni pintu jamban diketuk sebanyak 3 kali. Dung, dung, dung. Terkejut Roslan. Dia tak dengar ada satu suara pun yang memanggil dia yang duduk kat dalam tandas. Dia cubalah lagi sekali, dia intai daripada lubang-lubang tu. Tapi sama juga, tak nampak ada sesiapa pun dekat luar pintu tandas. Dan beberapa saat selepas tu, secara tiba-tiba, waktu Roslan ni tengah duk intai kat lubang tu, Roslan nampak ada satu kelibat hitam yang mundar-mandir dekat depan pintu jamban. Pada masa tu, tubuh yang dia nampak adalah tinggi dan berwarna hitam yang teramat pekat. Bila Roslan dah ternampak, dia tergamam. Seluruh badan dah menggeletar. Benda yang keluar pun dah bergoyang-goyang juga. Berpeluh jugalah Roslan dalam tandas tu. Dah memang takut. Roslan ni bingung, tak tahu apa yang patut dia buat. Dan yang lagi menyeramkan, susuk tubuh yang melintas beberapa kali di hadapan pintu tandas secara tiba-tiba berhenti betul-betul di salah satu lubang di mana si Roslan ni tengah mengendap. Dan Roslan nampak ada muka yang tengah menjenguk daripada celah pintu tandas zinc, memandang tepat ke arah muka Roslan. Wajah yang berwarna hitam dan mata putih yang terbeliak sedang melihat Roslan yang tengah melepaskan hajat. Terkejut Roslan. Memang takut gila. Dalam takut-takut tu, Roslan dah tak fikir apa. Dia terus tolak pintu jamban dan menjerit sambil berlari masuk ke dalam rumah. Apa yang Roslan ni pakai? Korang tak payah fikir jauh sangat. Benda yang dia lepaskan pun, dia tak sempat nak cuci. Roslan ni hanya sempat memakai baju sahaja. Seluar, bye-bye, tinggal kat dalam tandas. Bila masuk saja, Roslan ni dipeluk oleh abang sulung. Dan bila abang sulung dia dengar ataupun tengok adik dia ni dah menjerit-jerit, abang dia terus membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga Roslan. Dan selepas tu, dikatakan Roslan terus jatuh pingsan, tak sedarkan diri. Selepas malam yang menakutkan telah menimpa Roslan, ada satu lagi peristiwa yang agak ngeri yang dialami oleh Roslan. Kejadian yang berlaku di depan mata Roslan ni susah untuk dia percaya.
Tapi itulah apa yang dia lihat semasa dia sedang berbaring di tingkat atas rumah. Dan pada masa tu, jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Masa tu memang dia seorang je yang berada kat tingkat atas tu. Adik-beradik dia yang lain dah tidur di tingkat bawah. Tak lama selepas tu, waktu dia tengah baring, lepak-lepak kat tingkat atas, dia ternampak Borhan. Salah seorang abang Roslan ni yang sedang menyapu sampah di tingkat atas rumah juga. Daripada bilik ke bilik, bilik ke bilik. Roslan ni jadi pelik bila tengok abang dia ni tiba-tiba rajin sangat. Sampaikan waktu tengah malam pun dah nak pukul 12, masih nak menyapu lagi. Dalam menyapu kat dalam rumah pula tu. So dia pun tegurlah Borhan ni. Dia suruhlah abang dia, "Bang, sambung menyapu esok pagi je lah bang. Roslan nak tidur ni. Jomlah bang tidur sekali. Tak payah nak tunjuk rajin sangat." Tapi abang dia tu langsung tak menjawab. Sepatah pun tak menjawab. Abang cuma diam. Lepas tu Roslan panggil lagi sekali, "Abang Borhan." Dan pada masa ni, Borhan memalingkan muka memandang ke arah Roslan. Dan pada masa tu dia terus rasa nak pingsan. Sebab apa yang dia nampak, yang tengah menyapu tu, dah berubah wajah dah sekarang ni. Bukan lagi abang dia yang bernama Borhan, tetapi merupakan satu makhluk berjubah putih dan mempunyai rambut yang panjang yang tak sama langsung dengan abang Roslan yang mempunyai rambut yang pendek, dengan mata yang tersembul berwarna merah, memandang ke arah Roslan dengan satu wajah yang teramat bengis, seakan-akan marah apabila makhluk ni ditegur oleh Roslan supaya berhenti menyapu sampah. Masa itulah badan dia dah lembik, dah macam toge dah. Tak berdaya nak buat apa-apa. Nak lari pun, lutut dia, kepala lutut dia dah longlai. So nak tak nak, Roslan ni cuma mampu ambil bantal dan tutup muka dia, berselubung dengan selimut sampailah dia tertidur. Dan hari pun siang. Keesokan harinya, diorang memanggil seorang dukun. Selepas adik-beradik dia pun terkena gangguan dan Roslan ni cerita apa yang dia alami, adik-beradik dia pun bersetuju untuk memanggil seorang dukun dekat kampung tu supaya dapat memagar dan memulihkan rumah peninggalan arwah orang tua dia orang. Arwah datuk dan nenek ni. Sebab masing-masing dah terkena gangguan. So selepas dah dipagar, dukun ni pun taburlah garam, lepas tu dia tabur beras, kunyit, dan selepas dah dijampi dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, kan, biasalah, bukannya apa, orang-orang lama punya style lah. So selepas dah dipagar rumah tu, dukun tu sempatlah memberitahu adik-beradik Roslan ni, makhluk yang Roslan nampak yang berambut panjang dan bermata merah tu memang dah lama menetap kat situ, dan itu merupakan Pontianak. Dan sewaktu rumah tu dah dipagar pun, sebelum adik-beradik termasuk Roslan ni pulang ke Kuala Lumpur balik, Roslan ni ada ternampak lembaga yang sama tengah duduk di atas atap rumah. Dan menurut dukun, disebabkan dah lama dah Roslan bersama adik-beradik dia yang lain tak tinggal dekat rumah tu, pulang pun sekali-sekala, kemungkinan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk jin ni telah membuatkan rumah pusaka tu sebagai tempat tinggal mereka. Jadi selepas kejadian tu, dikatakan Roslan bersama adik-beradik dia membersihkan kawasan rumah tu, dan mereka pun lebih kerap untuk pulang dan tinggal dekat rumah tu. Diorang tak nak lah rumah yang banyak meninggalkan kenangan-kenangan manis bakal hapus, bakal diserahkan kepada makhluk-makhluk halus begitu saja. Dah lah kau tak bayar rental, aku tumbuk muka kau sekejap lagi. Lebih kurang macam tu lah. Jadi itulah kisah yang dialami oleh Roslan dan juga Rosman. Susah betul lah nama. Allahu Akbar. Jadi kalau semua geng puaka suka macam biasa, korang boleh hit that subscribe button dan juga bell notification. Jangan lupa tekan button like supaya setiap kali Zah upload video baru korang akan dapat tahu. Dan thank you so much untuk sokongan korang.
kita road to 30k subscriber. Kalau ada geng puaka yang sudi, korang boleh share video ni dan korang boleh ajaklah ahli keluarga dan juga kawan-kawan korang untuk layan malam puaka. Ingat, tak payah taksub, tak payah ambil serius. Dan kepada haters macam biasa, kalau korang tak suka, korang tekan je button dislike dan komen saja apa yang korang nak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod malam puaka yang akan datang. Keseram Malay Berpisang, kekal pisang, kekal ceria guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.